Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua murid tahun 4 Amar dan juga 4 Adikah. Cikgu ucapkan terima kasih kerana dapat join kelas kita pada hari ini. Hari ini kita nak masuk tajuk baru iaitu sumber asas bahan. Kita dah pindah ke sains bahan sekarang. Tajuk kita hari ini adalah sumber asas bahan. Okey, seperti yang kamu boleh lihat tu di paparan ni, kalau ada masalah tak jelas suara saya, tolong maklumkan. Ya. Okey, dalam topik ini apa yang akan kita pelajari? Yang pertama, kita akan menjelaskan melalui contoh sumber asas bagi bahan yang digunakan untuk membuat objek. Okey, melalui contoh sumber asas bagi bahan yang digunakan untuk menghasilkan pelbagai objek. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan belajar mengelaskan. Kelaskan objek berdasarkan apa? Berdasarkan sumber asasnya. Okey, kita tengok yang pertama dulu. Okey. Seperti yang kamu tengok pada paparan ni, sumber asas bahan ada 4. Terbahagi kepada 4 bahagian. Yang pertama adalah tumbuhan yang berasal daripada tumbuhan. Yang kedua berasal daripada haiwan. Yang ketiga berasal daripada petroleum dan yang keempat daripada batuan. Okay, saya ulang sekali lagi, sumber asas bahan ada 4. Yang pertama daripada tumbuhan, yang kedua daripada haiwan, ketiga petroleum dan yang keempat adalah batuan. Okey, kejap lagi kita akan kupas satu persatu sumber asas bahan ini beserta contoh-contohnya. Okey, kita tengok yang pertama. Okey, yang pertama ini adalah sumber asas tumbuhan. Okey, sumber asas tumbuhan yang pertama berasal daripada pokok getah. Okey, ada di antara kamu yang pernah tengok dan ada yang tak pernah tengok. Ini adalah pokok getah. Pokok getah ditoreh untuk mengeluarkan getahnya yang berwarna putih ni. Okey, ini adalah pokok getah. Saya ulang sekali lagi, sumber asas tumbuhan yang pertama berasal daripada pokok getah. Okey, sebab apa? Pokok getah mengeluarkan getah, kemudian dihantar ke pusat pemprosesannya. Dekat sini dituangkan, dia campurlah ada beberapa asid bahan-bahan asid untuk membolehkan susu getah yang dalam keadaan cecair itu membeku. Okey, dia letak asid, kemudian dia akan jadi macam ni lah. Kepingan getah. Nampak ni? Kepingan getah. Dia akan mesin supaya getah tu nipis, kepingan. Saya ulang sekali, ini getah, susu getah dituangkan dalam bekas ni yang telah diproses, dicampur asid untuk membekukan getah tu. Kemudian getah tu akan diproses, dia akan dimesin, gelik supaya getah tu dalam bentuk kepingan. Selepas tu dia buat apa? Okey, getah tu akan dihantar ke tempat-tempat untuk menghasilkan barang seperti untuk menghasilkan tayar, belon dan juga sarung tangan getah. Okey. Ini semua berasal daripada tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan apa? Tumbuhan daripada pokok getah. Ini adalah contoh-contohnya. Tayar, belon, sarung tangan getah. Okay, tak apa Amira. Kita baru je mula Amira Okay, tak apa. Okay, sekarang kita tengok yang lain. Pula. Okay, tumbuhan yang kedua. Pertama tadi adalah pokok getah. Tumbuhan yang kedua daripada pokok balak. Pokok balak terdapat di kawasan hutan-hutan tebal. Pokok balak saiznya sangat besar. Nak tanam, nak bagi matang pokok balak tu makan berpuluh-puluh tahun. Tak boleh dah kita tanam bulan 1, kita tebang bulan 2. Tak Sebab pokok balak ni nak bagi dia matang, kayunya betul-betul matang, mengambil masa berpuluh-puluh tahun dan saiznya sangat besar. Kalau kamu pernah terserempak dekat jalan raya, lori bawa kayu balak kan? Dalam satu lori tu mungkin ada berapa? Dalam 10 batang ke lebih kurang macam tu lah Okey, ini adalah contoh-contoh kayu balak ni yang ditebang di kawasan-kawasan hutan tebal. Okey, kayu-kayu balak ni dia buat apa?
dia akan menghasilkan perabot. Perabot seperti almari, bangku, meja dan sebagainya. Ini berasal daripada kayu balak. Kayu lah, contohnya kayu balak. Ada juga daripada kayu pokok getah. Ini adalah yang kedua, tumbuh-tumbuhan seperti kayu balak. Okey, tumbuhan yang ketiga, apa dia? Pokok kapas. Pernah tak nampak pokok kapas dekat tepi jalan raya? Pokok tu besar, kemudian ada warna putih-putih kat situ. Itu adalah pokok kapas. Ini adalah kapas. Dia akan ambil kapas tu, dia akan bleaching. Bleaching tu maksudnya dia akan putihkanlah kapas tu. Sebab mungkin masa kat pokok dia warna-warna kuning, lepas tu dia adalah prosesnya. Kemudian dia hasilkan apa? Dia akan menghasilkan pakaian. Seperti apa ni? Baju, tuala yang berasal dari kapas, pokok kapas. Boleh faham Ini adalah contoh-contoh bahan, sumber asas bahan daripada tumbuh-tumbuhan. Yang pertama berasal daripada pokok getah. Yang kedua daripada bahannya daripada kayu ataupun kayu balak. Yang ketiga bahan daripada kapas. Boleh faham Dan ingat contoh-contohnya. Okey, yang seterusnya, sumber asas yang seterusnya daripada haiwan. Okey, contoh apa daripada haiwan? Bahan apa yang berasal daripada haiwan? Haiwan seperti biri-biri. Apa yang ada pada biri-biri? Dia akan mesin bulu biri-biri itu. Ambil bulu biri-biri itu. Adakah biri-biri itu mati apabila bulunya di mesin? Mati ke biri-biri itu? Tak. Yes, biri-biri itu tak mati dia akan lepas saja mesin bulu. Tolong offkan mic jap. Okey, selepas dia mesinkan bulu biri-biri tu akan diletakkan dalam satu macam kandang. Mungkin dia akan pasang unggun api supaya biri-biri tu tidak kesejukan sementara nak tumbuh bulu yang baru. Okey, bulu biri-biri ni buat apa? Untuk menghasilkan pakaian seperti topi bulu, baju sejuk. Ini hasil daripada haiwan, iaitu seperti bulu biri-biri. Okey, ini contohnya. Yang seterusnya daripada haiwan. Haiwan apa? Okey, haiwan seperti lembu. Kulit lembu. Okey, kulit lembu tapi kalau untuk lembu ni kan, kalau dia ambil kulitnya mungkin isinya akan diekspor, kita makan dan sebagainya. Kulitnya kita buat apa? Kulitnya diambil untuk menghasilkan barangan seperti kasut kulit dan juga sofa kulit. Okey, ini adalah contoh yang kedua daripada haiwan, bahannya daripada kulit lembu. Okey, untuk menghasilkan barang-barangan kulit, beg tangan, apa lagi? Tali pinggang, kompang, pandai kompang. Ini ada antara contoh-contoh bahan yang dihasilkan daripada kulit lembu. Okey. Yang seterusnya, daripada haiwan juga, daripada apa? Daripada ulat sutera. Okey, saya besarkan, saya zoomkan. Ini adalah ulat sutera. Okey, ulat sutera ni sebenarnya sejenis macam apa? Rama-rama tapi dia berwarna putih. Okey, dia ada dinamakan sebagai ulat sutera. Makanannya dia makan apa? Daun mulberry. Dia makan daun mulberry, kemudian dalam tempoh masa dia matang tu kan, dia akan membentuk kokun. Kokun ini dia akan macam lava macam rama-rama, dia akan masuk dalam kepompong kan. Itu kita panggil kepompong, tetapi untuk sutera panggil kokun. Kokun inilah yang yang akan diambil oleh manusia untuk mendapatkan benang. Kokun ni terhasil daripada air liur yang dirembeskan oleh ulat sutera untuk dia matang. Saya ulang sekali lagi Kokun ni terhasil daripada air liur. Siapa? Air liur ulat sutera. Ulat sutera kemudian dia akan dia akan diduduk dalam tu diduduk dalam kokun tu dalam beberapa minggu. Kemudian penternak ulat sutera, dia akan ambil kokun ini dan dia akan rebus. Dia akan rebus kokun ini untuk apa? Untuk supaya ulat sutera tu mati. Dia tidak akan biarkan ulat sutera itu keluar sendiri daripada kokun. Sebab apa? Kalau dia keluar sendiri daripada kokun, dikuatiri kokun itu akan rosak.
Kokon tu sebenarnya lilitan benang. Lilitan benang sutera. So cara dia nak matikan ulat sutera, dia akan rebus. Rebus kokon ini, bila rebus, so ulat sutera tu akan mati. Ada juga dia akan ambil beberapa kokon untuk dia ulat sutera ni matang untuk diternakkan dengan untuk diternakkan semula supaya proses ni continuous Kemudian kokon tu dia ambil dia apa? Dia akan menghasilkan benang sutera, dia akan pintal, dia akan pintal benang sutera itu, dan benang sutera itu akan apa panggil ni? Saya lupa namanya. Dia akan menghasilkan kain Dia akan menghasilkan kain. Daripada kain itu akan hasil apa? Dia akan hasilkan kain sutera, dan contoh yang kedua adalah tali leher sutera. Okey, faham Ini daripada haiwan seperti ulat sutera. Haiwan tadi ada 3 contoh yang pertama seperti buru biri-biri, kulit lembu dan juga ulat sutera. Okey, ni sumber daripada haiwan. Setakat ni boleh ikut tak? Yang pertama tadi tumbuh-tumbuhan. Yang pertama tadi adalah tumbuh-tumbuhan, yang kedua adalah haiwan. Kita ada 4 kan sumber asas bahan kan? Yang pertama, saya ulang sekali lagi, yang pertama adalah tumbuh-tumbuhan, yang kedua haiwan. Okey, yang ketiga apa dia? Yang ketiga adalah daripada petroleum. Kita dah jumpa perkataan petroleum ini pada pelajaran yang lepas. Apa dia? Iaitu sumber asas yang tidak boleh dibaharui. Saya ulang sekali lagi, petroleum ini apa dia? Petroleum ini adalah minyak berwarna hitam yang diperoleh daripada mana? Daripada tanah, terbentuk daripada hidupan yang telah mati berjuta-juta tahun dahulu. Sama ada dijumpa dalam tanah, di darat ataupun di dasar laut. Daripada mana dia terhasil? Daripada hidupan yang telah mati berjuta-juta tahun dahulu, hasil tindak balas mikroorganisma, maka terhasillah minyak berwarna hitam yang dipanggil sebagai petroleum. Daripada petroleum tu, dia akan menghasilkan bahan seperti plastik dan juga kain sintetik. Nampak? Saya ulang sekali lagi, petroleum dia akan menghasilkan 2 jenis bahan. Yang pertama plastik untuk menghasilkan bahan dan juga kain sintetik. Pellet plastik, panggil pellet plastik ini dia akan menghasilkan barangan yang dibuat daripada plastik seperti beg plastik dan juga botol plastik. Mainan kanak-kanak daripada plastik, apa lagi? Baldi, gayung dan sebagainya dihasilkan daripada pellet ni, plastik pellet Okey, yang kedua kain sintetik. Apa itu kain sintetik? Kain sintetik ini adalah untuk menghasilkan baju hujan, kemah, satu lagi payung. Kain sintetik ni dia punya sifat dia liat kemudian ringan, kalis air. Inilah digunakan untuk menghasilkan baju hujan, kalis air, sifatnya kalis air, kemah dan juga payung. Dihasilkan daripada kain sintetik. Ulang sekali lagi, kain sintetik daripada petroleum. Okey, bahan ini yang kita kena gunakan sedikit. Kita tak boleh gunakan banyak petroleum ni Sebab apa? Kita tahu petroleum ini adalah bahan sumber bahan yang tidak boleh dibaharui. Bermaksud sumbernya terhad. Kalau kita tak menggunakan secara bijaksana, satu hari nanti bahan ini akan kehabisan. Kita nak jana semula, mengambil masa yang berjuta-juta tahun. Okey, sekarang ini adalah sumber asas petroleum. Sumber asas yang keempat adalah batuan. Batuan. Okey, ini semuanya kurniaan Allah. Tuhan yang bagi Semua yang ada kat sini seperti apa? Bahannya adalah 2. Bahannya terbahagi kepada 2. Yang pertama logam, yang kedua adalah tanah. Okey? Logam contoh kat sini dia bagi emas dan juga kuprum. Ada lagi banyak lagi yang daripada logam. Contohnya bahan rantai emas, barang pewter dan duit shilling. Semua dihasilkan daripada logam. Okey, logam contoh kat sini dia bagi emas dan juga kuprum untuk menghasilkan barangan seperti rantai emas, barang pewter. Barang pewter ni adalah barangan perhiasan
Okey, dan juga duit shilling. Satu lagi macam besi apa, rod-rod besi, apa lagi yang daripada logam? Banyak dekat bahagian kereta pun lagi banyak. Okey, tanah. Tanah, contoh kat sini adalah tanah liat dan juga pasir. Ni dalam kategori tanah. Bukan tanah, tanah. Iaitu terbagi kepada dua. Yang pertama tanah liat dan juga pasir. Tanah liat menghasilkan mangkuk seramik. Okey, mangkuk seramik dan juga batu bata. Mangkuk seramik, tahu mangkuk seramik? Kenal tak mangkuk seramik? Tembikar, tahu tembikar? Tembikar, tahu tembikar? Tanah labu sayung, tahu labu sayung? Pun saya tak tahu. Labu sayung. Macam mana orang Perak tak tahu labu sayung? Okey, yang bekas yang letak air tu. Ya, itu daripada tanah liat. Itu daripada tanah liat. Okey, mangkuk seramik dan juga batu bata. Batu bata kenal lah kan? Kan? Okey, ini daripada tanah liat. Dan yang kedua pasir. Sebenarnya pasir ini digunakan untuk menghasilkan kaca. Pasir ni akan diproses, dipanaskan sehingga pasir ini cair. Lepas tu dia akan menghasilkan barangan seperti cermin dan juga botol kaca. Boleh faham ya? Ini daripada batuan. Saya ulang sekali lagi, batuan bahannya terbagi kepada dua. Yang pertama logam, yang kedua tanah. Saya ulang sekali lagi, batuan bahannya, dia ada bahan yang pertama adalah logam, bahan yang kedua adalah tanah. Okey, logam seperti emas, kuprum, apa lagi banyak tu. Banyak lagi dan juga tanah seperti tanah liat dan juga pasir. Okey, ini adalah contoh-contoh barangan daripada batuan. Okey, sekejap. Ini adalah rumusan daripada apa yang kita dah discuss tadi. Tengok Sumber asas bahan. Yang pertama tumbuhan. Bahan dia adalah getah, kayu, kapas. Untuk getah, contohnya tayar. Bagi saya lagi satu contoh. Contoh daripada bahan getah apa dia? Yang pertama saya dah bagi tayar, yang kedua? Belon. Belon, bagus. Sarung getah. Sarung, tangan, getah, okey bagus. Kayu, bahan kayu. Contoh meja saya dah bagi lagi. Almari. Kerusi. Almari, kerusi. Okey bagus. Bahan kapas. Contoh baju. Lagi? Tuala. Okey. Yang kedua, haiwan. Sumber asas haiwan. Ingat jangan tertukar Sumber asas haiwan. Bahan biri-biri. Okey, saya ulang sekali lagi. Sumber asas haiwan, bahan biri-biri. Contoh baju sejuk. Baju sejuk dengan topi apa? Topi bulu topi bulu. Kemudian, sumber asas haiwan, bahan adalah lembu. Contohnya apa? Beg tangan. Kasut kulit. Kasut kulit. Lagi? Kerusi. Kerusi. Sofa. Sofa kulit Sofa kulit. Sofa kulit. Okey, sumber asas haiwan, bahan ulat sutera, kain sutera, semua pakaian yang berasaskan sutera. Tetapi orang Islam, lelaki tak boleh pakai kain sutera kan? Hanya orang perempuan saja sebab sutera adalah perhiasan. Okey, sumber asas yang ketiga adalah petroleum. Bahan adalah plastik. Banyak semua daripada barangan plastik saya bagi sini, baldi, toys kan, permainan kanak-kanak, apa lagi? Apa lagi daripada plastik?
Getah. Getah. Plastik, contohnya baldi. Lagi? Botol plastik. Botol plastik. Lagi? Baju Beg plastik. baju hujan. Baju hujan. Bekas plastik. Okey, Beg- sekejap Baju hujan. Ulang Baju hujan termasuk dekat kain sintetik tau. Payung, baju, hujan. Saya ulang sekali lagi Baju hujan, payung, kemah termasuk dalam bahan apa? Bahan kain sintetik. Bukan daripada bahan plastik. Jelas Jangan tertukar Plastik seperti botol plastik, baldi, permainan kanak-kanak, plastik pembungkus makanan, itu daripada plastik. Manakala kain sintetik, bahan kain sintetik menghasilkan seperti payung, baju hujan, kemah. Itu di antara contoh-contohnya Okey, yang keempat iaitu sumber asas yang keempat adalah batuan. Bahannya adalah logam. Contohnya paku, apa lagi? Besi. Besi, banyak lagi Tanih, cermin kaca, tembikar, apa lagi? Mangkuk seramik. Mangkuk seramik. Okey, bagus. Okey, sekarang tengok Barang komputer. barangan pewter. Okey, sekarang apa yang saya nak kamu perhatikan daripada jadual ini, tengok tengok jadual tu betul-betul. Saya bahagikan kepada 3 kolom. Nampak 3 kolom? Kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Nampak Yang memanjang ada 3 kolom. Kolom pertama adalah untuk sumber asas. Sumber asas terbagi kepada 4. Kolom yang kedua iaitu kolom yang tengah-tengah tu adalah bahan. Manakala kolom yang ketiga yang terakhir belah kanan sekali adalah contoh. Okey, jangan tertukar antara sumber asas dengan bahan Jangan tertukar antara sumber asas dengan bahan. Kita tengok sekali lagi. Saya takut kejap lagi saya bagi latihan kamu tertukar. Okey, tengok sekali lagi. Sumber asas adalah tumbuhan. Bahannya adalah getah. 3. Terbagi kepada 3. Sumber asas haiwan terbagi kepada 3 juga. Biri-biri, lembu, ulat sutera. Petroleum, sumber asas terbagi kepada 2. Plastik dan kain sintetik. Batuan juga terbagi kepada 2 sumber asasnya iaitu logam dan tanih. Faham tak? Jelas tak? Beza antara sumber asas dengan bahan. Jelas atau tak jelas? Jelas Jelas Ibu. Alright. Jelas. Okay. Jangan tertukar sekali lagi. Jangan tertukar antara sumber asas dengan bahan. Okay, sekarang kita tengok pada latihan. Ini adalah tugasan 1. Tugasan 1. Tugasan 1 ini seperti biasa buat dalam buku tulis sains kalau tak ada dalam kertas kosong ataupun buku kosong. Okey, padankan bahan dengan sumber asasnya. Bahan, sumber asas. Kayu, kapas, getah. Apakah sumber asasnya? Bagi saya jawapan. Kayu, kapas, getah. Apakah sumber asasnya? Tumbuh-tumbuhan. Bagus. Tumbuh-tumbuhan. Bagus. Okey. Kulit bulu sutera. Haiwan. Bagus. Plastik, kain sintetik. Petroleum. Bagus. Petroleum. Logam, tanih. Batuan. Senang tak nak buat ni? Senang. Tenang. Okey, buat kat mana? Buat dalam buku tulis sains atau kertas kosong Ini adalah tugasan pertama. Okey, ada lagi sebenarnya. Yang kedua, Boleh print tak? Boleh. Kalau ada printer, boleh print. Tapi kalau siapa yang tak ada, kamu salinlah dalam buku
Tetapi untuk yang menyalin, saya ulang sekali lagi, untuk yang menyalin yang tak ada printer, yang ini ni, nampak tak ni yang warna putih ni, kamu tak payahlah salin dia punya pilihan jawapan. Kamu cuma salin yang ini saja. Salin soalan ni salin, terus pergi dalam jadual ini. Pilih saja masukkan dalam jadual. Ini adalah jadual pengelasan. Ini yang dipanggil sebagai jadual pengelasan. Bila saya sebut pengelasan, ini jadualnya. Faham tak? Siapa yang ada printer, printlah semua tu. Siapa yang tak ada printer, yang soalan pertama tadi, yang ini buat macam biasa, salin macam biasa. Dalam grup ke? Apa dia? Apa awak-awak? Nanti cikgu bagi gambar ni kat grup ke? Bagi. Mesti bagi. Okey, saya ulang sekali lagi. Yang tak ada printer, salin yang ini macam biasalah. Okey, nombor 1, salin soalan dan jawapan ni lah. Okey, yang tak ada printer, nombor 2, nampak nombor 2 ni? Salin soalan ni, yang saya bulatkan ni, terus pergi ke jadual pengelasan. Ini adalah jadual pengelasan. Okay, nampak dia terbagi kepada 4 Pertama, tumbuh-tumbuhan. Kedua, haiwan. Ketiga, petroleum. Keempat, batuan. Okey, sekarang kita cuba tengok yang pertama. Periuk logam. Kat mana sumber asasnya? Kat mana periuk logam? Batuan. Bagus. Tulis kat sini. Periuk logam. Nampak? Okey, sekarang kita pergi yang kedua. Botol plastik. Petroleum. Bagus. Petroleum. Botol plastik. Baju hujan. Petroleum. Bagus. Baju hujan. Baju sejuk. Haiwan. Bagus. Baju sejuk. Dia daripada bulu biri-biri Baju sutera. Haiwan. Bagus. Baju sutera. Sebab daripada ulat sutera. Kemah. Petroleum. Bagus. Kemah. Cermin. Cermin kaca Batuan. Bagus. Tuala. Haiwan. Tuala. Tuan batuan. Tuala. Tumbuhan daripada kait, daripada kapas kan? Tumbuhan. Yeah. Tuhan. Tayar. Tumbuhan. Getah. Yes. Tumbuhan. Kerusi kayu. Tumbuhan. Yeah. Kerusi kayu. Beg kulit. Haiwan. Yeah. Beg kulit. Dan batu bata. Batuan. Batuan. Senang ke susah? Senang. Senang. Okey, saya ingatkan sekali lagi. Bagi murid yang menyalin. Menyalin, salin soalan. Soalan mesti kena salin sebab kita tak tahu arahannya apa. Kemudian terus buat jadual pengelasan ini. Yang tengah-tengah tu tak payah. Okey, faham ya? Ini adalah tugasan pertama. Tugasan pertama ada 2 soalan. Yang pertama yang tadi padankan, yang kedua kelaskan dalam jadual. Ini tugasan pertama. Sekarang pergi kepada tugasan yang kedua, lihat buku mesra digital. Cikgu. Ya. Cikgu nanti hantar kerja sekolah dekat tu ke? Bagi, mesti cikgu bagi. Nanti cikgu bagi nanti. Okey? Okey. Sekarang tengok muka surat 77. Dah cikgu. Alright. 77. Saya tulis kat sini. Muka surat 77. Okey, bahan sumber asas bahan. Raja di bawah menunjukkan pelbagai jenis objek, kotak tisu, tayar kereta, paku, kerusi kayu, rantai emas. Namakan 2 sumber asas. Dengan sumber asas yang digunakan untuk membuat objek-objek itu.
Kotak tisu daripada sumber asas apa? Kotak daripada sumber asas apa? Tumbuh-tumbuhan. Yes, tumbuh-tumbuhan. Sebab kotak, kertas, semuanya daripada kulit pokok kulit pokok. Okey, tayar daripada Tumbuh-tumbuhan. tumbuh-tumbuhan. Paku daripada batuan. Bagus. Kerusi kayu daripada Tumbuhan. 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 Rantai emas daripada Batuan. batuan. So, jawapan satu. Apa jawapan dia? Tumbuhan dan batuan. Dapat? Okey, dapat ya? Bisa teruskan? Okey, sekarang kita pergi yang nombor 2. Okey, lengkapkan jadual pengelasan objek di atas berdasarkan sumber asas yang dinamakan di A1. Okey, kalau tumbuhan, apakah contoh bahannya? Kotak, tisu, lagi? Kerusi, kayu. Satu lagi, tayar, kereta. Itu tumbuh-tumbuhan. Batuan pula? Paku, rantai emas. Dapat? Dapat. Okey. Sekarang kita pergi B. Yang bawah tu yang ada nampak ada gambar tu. Itu adalah apa? Gambar raja di bawah menunjukkan sebuah pelantar minyak yang boleh didapati di perairan pantai timur semenanjung Malaysia. Apakah sumber asas yang berkaitan? Apa sumber asas yang berkaitan? Kita ada 4 sumber asas. Yang ini apa dia? Apa dia ni? Kita ada 4 sumber asas Yang pertama haiwan, tumbuhan, petroleum, batuan. Ni yang mana? Ya Iris. Ni yang mana? Petroleum. Bagus. Petroleum. Ada eja tu. Okey, dapat? Dapat. Alright. Sekarang pergi ke muka surat 78. Muka surat 78. Okey, sumber asas bahan. Raja di bawah menunjukkan 3 jenis objek yang diperbuat daripada bahan-bahan yang berbeza. P, Q dan R. Okey, nampak P Kamu tahu tak P tu apa? Haiwan. Tak, saya nak tanya. Itu gambar apa? P tu gambar apa? Sejuk. Baju sejuk. Q tu gambar apa Q tu? Belian. Belian. R tu apa? Kerusi apa? Kerusi rotan kan? Tahu kerusi rotan? Daripada pokok rotan. Tahu rotan? Nampak kat rumah ada rotan tak? Ada. Okey. Okey, itu adalah kerusi rotan Okey. Nombor 1. Okey, tengok Apakah sumber asas yang digunakan untuk membuat P dan objek Q? P apa? Apakah sumber asas untuk buat P tu? Haiwan. Bagus, haiwan. Q? Batuan. Q adalah batuan. Batuan. Yes, Q adalah batuan. Damia, Kalisha boleh ikut tak? Ke tertinggal? Ke saya cepat sangat Damia? Okay, alright. Okay, sekarang B. Raja di bawah menunjukkan 2 objek. Kain sutera, tali pinggang, kulit. Bolehkah kedua-dua objek di atas dikelaskan dalam kumpulan sumber asas yang sama? Tandakan right. Kain sutera daripada sumber asasnya apa?
Haiwan. Haiwan. Tali pinggang kulit sumber asasnya siapa? Tumbuhan. Haiwan. Haiwan. Dua-dua tu daripada haiwan. Bagus. Maka boleh tak kita kelaskan dalam kumpulan yang sama dua-dua objek ni? Boleh atau tidak? Ya atau tidak? Ya. Ya. Jawapan dia ya. Dapat? Okey. Sekarang. B2 kat bawah tu. Berikan alasan kamu. Kain sutera dan tali pinggang kulit dihasilkan daripada sumber asas Haiwan. sumber asas haiwan. Kain sutera daripada ulat sutera, tali pinggang kulit daripada kulit haiwan seperti kulit lembu. Dua-dua daripada haiwan. Jangan tertukar kain sutera dengan kain kapas. Okey, kain kapas daripada pokok kapas iaitu sumber asas tumbuhan. Manakala kain sutera daripada ulat sutera sumber asasnya adalah haiwan. Jangan tertukar. Okey, yang terakhir C. Kotak dan buku diperbuat daripada sumber asas yang sama. Bulatkan sumber asas tersebut. Buku dan kotak apa dia daripada bahan apa? Tadi saya dah sebut tadi. Tumbuhan seperti iaitu apa dia Iris? Kayu. Okey, bagus. Daripada tumbuhan iaitu bahannya adalah kayu. Ini adalah tugasan kedua. Dapat Boleh? Ada berapa tugasan? Ya. Cikgu, I buat macam mana cikgu? I ada dua tu. Yang I tu. Yang A. Jawab dia yang mana? I do. I dua. Dekat A. Lah lupa. Betul tak perasan. A dengan A2 Okey, lupa. Namakan bahan yang digunakan untuk membuat objek R. Bahan apa yang digunakan untuk buat objek R? Dia nak bahan, dia bukan nak sumber asas, dia nak bahan. Daripada rotan. Ingat Ryan, Damia, dia kata bahan, bukan sumber asas. Dia nak bahan. Pasal tu saya kata jangan confuse antara sumber asas dengan bahan. Faham tak ni? Boleh? Tak, kalau tak faham cakap. Jangan Yang diam. nombor 2 kat bawah tu yang macam mana jawapan dia? Yang bacakan soalan dia. Sekejap. Kain sutera dan tali pinggang kulit dihasilkan daripada Okey. Daripada itu adalah B B2 kan? Daripada sumber asas haiwan. sebab tadi banyak Okey, tak apa. Dapat ya bawah? dah. Okey. Sekali lagi saya nak bagi tahu. Sumber asas dengan bahan berbeza tau. Sumber asas tu yang utama. Sumber asas tu dia akan pecah lagi bahan-bahannya apa dia. Boleh tak? Hello? Boleh. Boleh? Boleh. Ya, okay. Boleh ya? Ke saya tunjukkan sekali lagi. Boleh? Sekejap ya. Boleh. Tengok ni. Sekejap saya tunjukkan ni. Sekejap. Okey, tengok sini. Okey, nampak sini Saya tengok dekat sini, dekat skrin ni. Tengok skrin. Sumber asas yang pertama adalah tumbuhan. Okey, ini adalah sumber asas. Saya ulang balik, ini adalah sumber asas. Sumber asas bahannya ada 3. Bahan yang pertama adalah, ni bahan Pokok bahan getah. pertama adalah
Pokok getah, yes. Getah, daripada getah. Bahan yang kedua, Pokok balak. kayu, balak. Kayu lah Ketiga, bahan ketiga, Pokok kapas. 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 Ini adalah sumber asas. SA itu sumber asas. Okey, pergi kepada sumber asas yang kedua, apa dia? Why? Haiwan. Sumber asas. SA adalah sumber asas. Bahannya ada berapa? Bahannya ada 3. Yang pertama, bahan pertama, apa dia? Bulu biri-biri. Bulu, biri. Bahan kedua, Kulit lembu. Kulit lembu. yes, Lembu. kulit lembu. Okey, bahan ketiga, Kokon sutera. yes, kokun sutera. Kokun sutera. Ini adalah bahan-bahannya. Sebelah kiri itu adalah sumber asas. Okey, yang ketiga, sumber asas ketiga adalah petroleum. Ini adalah sumber asas yang kita nampak gambar pelantar minyak tu Sumber bahannya ada 2. Bahan pertama apa dia? Plastik. Plastik. Bahan kedua apa dia? Kain sintetik. Yes, kain sintetik. Okey, itu adalah bahan. Okey, sekarang lagi. Yang keempat, sumber asas yang keempat adalah batuan. Ini adalah sumber asas. Batuan bahannya terbahagi kepada 2. Yang pertama apa tadi? Logam. Okay, bagus. Logam. Yang kedua bahan apa tadi? Tanah. Tanah. Dapat beza tak antara sumber asas dengan bahan? Tengok soalan. Kalau soalan kata nak bahan, kamu bagi bahan. Kalau soalan kata nak sumber asas, kamu bagi sumber asas. Untuk contoh-contoh tersebut. Okey, jelas ya? Jelas. Jelas. Alright. Okey, ada soalan tak?